Lagi dia hantar. Ni Ustaz Ahmad Sabiq. Ustaz Ahmad Sabiq ni dia mulakan dengan lafaznya yang berbunyi antara petua sebahagian masyarakat. Disebut petua. Petua ni barangkali kalimahnya daripada fatwa, wallahu alam ya. Petua. Petua orang tua-tua. Petua ni adalah petunjuk orang tua-tua. Jadi petua. Betul ke tu? Boleh cek balik dengan ahli bahasa ya. Petua ni petunjuk orang tua-tua. Which is sebahagiannya boleh kita ikut, tidak ada masalah. Sebahagian petua nak lembutkan daging. Macam mana nak lembutkan daging? Rendam dalam air panas 10 jam. Memang lembut betul lah daging tu. Itu tidak petua yang hebat lah. Dia petua ni kadang-kadang nak benda yang luar biasa. Jadi ada petua yang tidak ada masalah untuk kita ikut. Apatah lagi petua yang tak bersangkut dengan akidah dan syariat. Tak ada masalah. Petua bila masuk hutan, jumpa ada setumpuk kaki gitu, ada kuku gitu, sebesar selebar tangan kita, nampak dia pun masih lagi panas-panas, undur 3 langkah, paling punggung lagi kuat-kuat. Itu tak ada masalah. Itu bukan berkaitan akidah ataupun syariat. Nah, petua tu apa lagi? Bila nak turun ke laut, kalau tak nak mabuk laut tu, buat apa? Adalah cara-cara dia begini. Itu tak ada masalah. Petua itu, there's nothing wrong. Bahkan sebagian petua itu sangat saintifik sebenarnya. Kearifan orang tua-tua kita dulu, tok nenek moyang kita dulu, ada petua-petua yang hebat ni berdasarkan pengalaman hidup dia, yang memang saintifik. Kadang-kadang mereka tak boleh nak explain secara saintifik, tapi hakikatnya saintifik. Ya. Itu apatah lagi tentang herba-herba apa semualah. Yang jadi masalah bila petua itu bersangkut dengan akidah dan syariah. Kalau matahari warna kuning, hari ni ada orang mati. Itu tak boleh. Sebab mati ni urusan Allah Azza wa Jalla. Mati ni, nyawa ni urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah tujuan Islam datang ni zaman Rasulullah. Awal akidah tu nak betulkan benda tu lah. Sebab masyarakat jahiliyah, kafir Quraisy ni adalah masyarakat yang penuh dengan tahyul. Bunyi burung, orang tua-tua kita dulu apa dia? Orang Melayu lah. Bunyi burung hantu. Macam mana? Ada orang nak mati lah ni. Boleh tahlil dah. Boleh tahlil dia fikir. Sebab nak makan free. Jadi, benda-benda begitu. Jadi, tidak ada kaitan. Fenomena, bahkan ketika Rasulullah SAW, anaknya Ibrahim meninggal dunia, kisah yang masyhur, apa berlaku? Gerhana bulan. Yang menyebabkan sebahagian sahabat yang baru masuk Islam ketika itu berspekulasi sebab mereka punya kebudayaan jahiliyah tu ada lagi sikit sebanyak. Barangkali mereka kata yang jadi gerhana bulan ni nampak sedih, malap, suram ni kerana sedih sebab Ibrahim anak Rasulullah mati. Rasulullah marahlah. Rasul kata tak, jangan kata begitu, tidak ada urusan. Tidak ada kaitan kematian anak aku ni dengan fenomena alam tu. Fenomena alam Allah Ta'ala tentukan. Sampai masanya, cukup nisabnya, cukup dia punya aturan, maka akan berlaku gerhana bulan. Akan berlaku gerhana matahari. Maka disebabkan adanya gerhana bulan, gerhana matahari lah, setengah ulama dalam bidang falak, mereka boleh kira sebenarnya hari apa dan tarikhnya bila Ibrahim anak Rasulullah tu meninggal dunia. Dia boleh kira. Sebab kitaran berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari ni, dia akan exactly tepat. Selagi mana Allah Ta'ala tak jadikan dunia ni kiamat, kiraannya mesti tepat. Sebab tu ulama kita dulu punya bijak matematik ni tuan-tuan, dia boleh kira, terutamanya datuk kepada Pak Lah, PM kita ni lah, apa dah? Abdullah Badawi ni. Tun Abdullah Badawi ya. Datuk dia Abdullah Fahim, seorang ulama dalam bidang falak. Dia boleh kira masuk hari subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni hanya menggunakan, dia panggil macam jadual tu. Itu saja. Dia panggil robok dia panggil apa? Ni orang falak dia. Tapi nak katanya matematik, formula. Nombor. Dan mereka boleh kira tu dengan manual dan tepat. Subuh esok apa? Subuh sebulan lagi pada hari sekian berapa? Sebab kiraannya mesti tepat. Allah Ta'ala dah tentukan. Perjalanan itu tepat.
Sehinggalah kiamat, matahari naik daripada barat itulah habislah semua. Ini kehebatan ulama dan pentingnya ilmu hisab, matematik apa semua betul begini. Cumanya bila ilmu itu, tulisan-tulisan mereka itu yang sangat saintifik, jatuh ke tangan orang jahil, maka dia jadi benda mengarut, dia jadi sihir, dia jadi tangkal, dia jadi ini yang kita kata asalnya sangat saintifik. Tapi bila jatuh ke tangan orang jahil yang tidak tahu nak guna graf-graf ataupun dia panggil jadual-jadual tadi, dia punya rajah-rajah apa semua tu, mulalah dia dimanipulasi dan jadi alat untuk sihir dan seumpamanya. Itu perjalanan panjang. Saya cerita nak bagi kita luas sikit pemikiran kita supaya janganlah kita melihat yang tradisional yang tok nenek moyang kita tinggal ni semua khurafat tahyul. Tidak. Yang saya perjuangkan ni adalah yang khurafat kena kata khurafat, yang baik kena kata baik. Kita bukan orang tua dulu tak boleh pakai semua. Bid'ah semua. Tidak tuan-tuan ya. Sebahagian khazanah tok nenek moyang kita itu sangat hebat. Orang Melayu ni luar biasa. Itu kita kena bangga sebagai orang Melayu. Kita kena tak kira lah Melayu, Cina, India pun masing-masing ada tradisi bangsa yang hebat masing-masing. Tetapi bila ia melibatkan akidah, melibatkan syariat dan cross the border, maka kita kena tolaklah benda tu. Apa masalahnya? Tapi masalah kita ni yang pro Melayu sangat ni, tak kira baik ke jahat ke, betul ke tidak ke, langgar syariat ke, ini tok nenek moyang kita tak boleh, kita kena terima. Itu yang jadi perangai macam jahiliah tu, Arab jahiliah. Awalau kana aba'akum, ni semua tok nenek moyang kami yang tinggal, takkan kami nak tinggal? Tu tengok hujah mereka. Sedangkan sudah dibuktikan melalui hujah Quran, hadis, ijma' ulama apa semua, benda tu memang salah. Kena tinggal. Adapun bila mari benda yang tok nenek moyang kita yang hebat, apa ilmu-ilmu mereka yang dinamakan kearifan lokal apa semua tu, tu kita terima, tak ada masalah. Itu kita kena faham. Cuma garis antara dua tu sangat halus. Yang ni yang kita kena ilmu. Yang ni yang kita kena ilmu, yang ni garis pemisah tu. Bila kata menguruk tak ada masalah. Tapi bila nak menguruk tu ada pantangnya. Kena tak semayang 2 hari. Kena bawa ni kena tu jadi masalah. Menguruk tu tak ada masalah. Sekadar nak menguruk. Tapi kena dulu bernazar ni, kena dulu bertapa dalam bukit ni, kena tu yang jadi masalah. Ni yang kita nak fahamkan. Bahawa bukan semua yang ada dalam Melayu ni khurafat tahyul mengarut semua, tidak. Sebahagian besar sangat saintifik, sangat hebat tok nenek moyang kita. Cuma disebabkan campur tadi, sebahagian 20%, 30%, 10% yang bersabit, yang melanggar, yang katanya syariat, yang kata melanggarnya akidah, itu kena buang. Itu kena buang. Itu. InsyaAllah saya harap semua boleh faham, dan jika ada soalan nanti kita bincanglah. Baik. Antara petua sebahagian masyarakat untuk mencerahkan mata. Saya ni spek dah berapa ratus, 500 lebih ni power ya. Ketika muazzin melaungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang mendengar azan tersebut dianjurkan dianjurkan mencium sebenarnya di situ ibu jari dan telunjuk, kemudian disapuhkan kedua mata dengannya. Bagaimana boleh timbul petua sebegini dalam masyarakat? Bila muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka memang kita perhati, orang tua-tua kita suka ya. Dia ambil tangan dia ciut lah. Belakang ni ke dia sapu di mata apa semua. Adakah ianya petua orang tua atau ada sandarannya dalam agama? Yakni berasal daripada nas ataupun mungkin kitab-kitab fiqh ataupun kitab tasawuf, kitab apa-apa. Baik. Bahkan kata pengarang kita ni Ustaz Sabiq, dia kata saya sendiri pernah didatangi seorang pakcik di sebuah masjid. Beliau menawarkan hendak mengajar petua ini kepada saya. Saya layankan sahaja kerana beliau begitu bersungguh mengajar, sukar dipotong percakapannya. Salah satu lagi sifat orang kita ni alhamdulillah bagus ya. Jika dia ada ilmu, dia tak lokek lah nak share dengan orang lain. Itu bagus. Tapi kadang-kadang ilmu dia tu, kalau dia ajar sunnah ke apa semua, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ilmu tu, ilmu yang bersifat warisan tradisi budaya,
yang kita kata kategori bercampur aduk tadi tu. Kalau betul-betul tradisi budaya, okey, petua nak suruh angin dalam perut, kalau jenis, kalau kata skok ni apa dia, angin pasang ataupun apa jenis yalah, jenis angin dalam perut tak keluar ke macam mana kan. Dia kata ambil halia, tumbuk, campur dengan apa, macam saya gitulah kena COVID tuan-tuan ya. Orang tanya, ustaz, makan ubat apa? Tak ada, kata memang Panadol tu 4 jam sekali lah, kata kan. Lepas tu ubat lain tak ada. Tapi segala petua yang tak langgar syariat dengan akidah memang kami buat lah. Apa dia? Bakar onion, bawang putih. Bawang putih tu isteri saya bakar, kena telan 3 ulas seorang. Allah, seksa. Lepas tu apa dia lagi? Madunya. Lepas tu madunya, air kelapa limaunya, apa lagi? Yang mana yang tak langgar syariat dan tak langgar disiplin perubatan, boleh mudarat badan, memang kita try semua. Itu skop ikhtiar. Dah. Obat Panadol tu tak tinggal lah 4 jam sekali. 4 jam makan 2 biji, 4 jam makan 2 biji. Sebab tu saja obat dia. Tapi dari sudut petua-petua lain tu, yang orang kata apa, bunga cengkeh pun makan lah. Rebuhai dia tu. Apa lagi? Yang mana, sebab tu saya kata, bila kita faham yang mana tak langgar syariat dan tidak membawa mudarat kepada badan kita dari sudut perubatan, maka kita explore je lah. Tapi macam madu tu, kalau kita makan 3-4 botol sekali makan, habislah kita. Dia ada dia punya limit tu, 1 sudu pagi ke 1 sudu petang, gitu je lah. Macam juga habbatus sauda. Meskipun habbatus sauda tu disebut dalam hadis Nabi SAW, tapi tidaklah ia menyebabkan kita boleh makan 24 jam, duduk sekejap makan. Tengok cerai lah kita. Benda tu panah ke apa semua. Jadi makan 2 biji pagi, 2 biji petang. Gitu je sebab dia pemakanan. Tak ada masalah. Ni saya tak kempen apa-apa. Saya pun tak jual ubat tu. Tak ada masalah. Cuma nak katanya, bila saya sebut begitu tu, ada kawan kata, kita pun try juga ikhtiar macam tu. Saya kata apa masalahnya? Yang kita duk lawan ni yang khurafat. Contohnya bila nak makan madu tu, baca mantra sekian-sekian. Kalau tak baca mantra sekian, tak jadi madu tu. Tu kita tak boleh buat lah. Sekadar makan madu tu, makan je lah. Memang benda yang bagus. Apa masalahnya? Tu yang kita nak fahamkan masyarakat, khususnya inilah sahabat-sahabat kita yang belajar sama ni, supaya dapat bezakan benda tu. Baik, katanya lagi apa dia? Terdapat satu riwayat berkaitan hal tersebut. Dinukilkan daripada Sayyidina Abi Bakr, yakni didakwa berasal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq? Siapa boleh jawab? Saya nak bagi apa? Nama sebenar Abu Bakar. Nama adalah IC dia. Abu Bakar tu kunyah. Dia punya gelaran lah. Ada orang jawab. Cik Siti jawab ni. Abdullah bin Uthman bin Abu Quhafah. Nama sebenarnya ramai sahabat yang bernama Abdullah. Tapi kadang-kadang mereka dikenali dengan kunyah mereka ya. Bahkan ni Abu Ayyub Al-Ansari juga Abdullah. Saya pernah ada cadangan nak tulis satu buku khas yang menghimpunkan semua sahabat yang bernama Abu Bakar. Yang bernama Abu Bakar, yang bernama Abdullah. Jadi kita akan terkejutlah bahawa ramai sahabat yang kita kenal dengan nama kunyah-kunyah. Contohnya contohnya tadilah Abu Ayyub Al-Ansari juga bernama Abdullah. Yang ni Abu Bakar pun ramai orang tak tahu bernama Abdullah bin Uthman bin Abu Quhafah. Baik. Akan hadiah ya sebab ramai berjawab. Baik. Jadi riwayat ini disandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetapi ia tidak sahih. Bahkan disebutkan tidak sahih itu. Kata Al-Hafiz Asy-Syakhawi, seorang ulama besar, 902 Hijrah. Ini zaman-zaman lebih kuat Imam Suyuti rahimahullah taala. Zakarahu ad-Dailami fil Firdausi min hadits Abi Bakr As-Siddiq annahu lamma sami'a qaul al-muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah قال هذا وقبل باطن الأنملتين سببتين
wa masaha 'ainaihi faqala sallallahu alaihi wasallam man fa'ala mithla ma fa'ala khalili faqad halat alaihi syafa'ati wa la yasah. Ad-Dailami, Al-Imam Ad-Dailami rahimahullah, seorang ulama usul bil hadis juga, menyebutkan dalam kitabnya Al-Firdaus daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahawa apabila beliau mendengar muazzin melakukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau akan mengucapkannya juga dan mencium ruas antara jari dan telunjuknya. Ruas ni tengah-tengah ni lah, ruas bertemu buku dengan ruas, macam mana tu ruas, kemudiannya antara jari telunjuk, kemudian disapukan kedua belah mata. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang melakukan seperti yang dilakukan kasih aku ini, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia akan mendapat syafaatku. Asy-Syakhawi berkata, dan ianya tidak sahih. Maksudnya Al-Imam Asy-Syakhawi rahimahullah masukkan riwayat ini dalam kitab dia untuk nak kata riwayat itu tidak sahih. Ini yang kita cuba fahamkan sebahagian sahabat-sahabat, termasuk para asatizah, para ustaz juga, ustazah, yang kadang-kadang mereka berhujah riwayat ini ada dalam Jami' Tirmizi, maka takkanlah tak sahih. Kita dah sebut dulu, selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana kedua-duanya mensyaratkan hanya yang sahih. Mereka cuba semaksimum ataupun 100% hanya memasukkan riwayat yang sahih. Bahkan Imam Bukhari, nama sebenarnya Muhammad bin Ismail Bukhari, memasukkan riwayat-riwayat yang dhaif dalam bab Fadailul A'mal Targhib wa Tarhib dalam kitab lain yang bertajuk Al-Adabul Mufrad. Bukanlah bermaksud Imam Bukhari, Imam Muslim talak hadis dhaif, tapi dalam sahih mereka itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka syaratkan hanya sebaik mungkin memasukkan hanya hadis sahih. Itu seni khusus ulama-ulama dalam usul kitab mereka. Adapun yang lain-lain, Imam Tirmizi, Imam Daud, Imam Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i dan seumpamanya, mereka ada sengaja juga memasukkan sedikit riwayat-riwayat yang tak mencapai tahap sahih untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Baik. Al-Allamah Syaukani rahimahullah, ni pun seorang ulama yang mutakhir, hampir dekat dengan zaman kita, dekat tak dekat pun 200 tahun juga, yang bertahun 1250 Hijrah, ya, juga menilainya sebagai tidak sahih. Al-Imam Syaukani rahimahullah ni pada asalnya dikatakan dia ni bermazhab Allahumma salli Muhammad, di Yaman, Syiah Yaman, tapi yang dekat dengan Sunni itu, iaitu Allah, apa istilahnya saya tak ingat dah. Allamah Syaukani rahimahullah, tapi dikatakan mazhab itu sudah tidak wujudlah secara praktikalnya pada hari ini. Seorang ulama hadis, bahkan dia mensyarahkan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, menjadi rujukan muktabar dalam fiqh ibadah mazhab Syafi'i, bahkan kerana beliau mensyarahkan kitab hadis Imam dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Allamah Syaukani rahimahullah juga menilainya sebagai tidak sahih. Bahkan Al-Allamah Al-Muallimi ketika memberi komentar tentang penilaian Syaukani ini, beliau berkata, wa kalimatu la yasah innama tuqalu fima lahu quwwah fa amma hadha fala yartabu alimun bisunnati fi butlani. Kalimah tidak sahih disebut bagi hadis yang ada padanya kekuatan, tetapi hadis ini tiada keraguan bagi orang alim dengan sunnah tentang kebatilannya. Kuatlah bila hadis tu ada juga asal ataupun sanadnya, boleh kata ni tidak sahih. Tapi bila tak ada langsung kriteria tersebut, jelaslah terlalu batil, maksud tak ada atau asal usul dan seumpamanya. Baik, katanya lagi apa dia? Daripada penilaian para ulama berkaitan riwayat yang menyebut tentang hal ini, dapat disimpulkan bahawa ianya tidak sahih. Yakni amalan itu tidak sahih, sama ada disandarkan kepada Rasulullah, pada Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah betul sahih daripada Abu Bakar As-Siddiq, mungkin ia boleh masuk dalam kategori sunnah sahabi.
Tetapi ternyata tidak sahih juga. Apatah lagi nak sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka justru dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi apabila menetapkan fadilat tertentu pada perbuatan ini. Justru amalan sebahagian masyarakat yang menjadikannya petua untuk cerah mata, wallahu a'lam, kata penulis kita ni, ianya perlu diteliti semula. Dari sudut saintifiknya jadi tak jadi pun satu hal dah pula. Betul ke bila buat begitu jadi? Kalau kata makan madu, itu ada dia punya penjelasan lagi, sebab madu tu satu makanan yang bagus gini-gini ni, siapa yang makan dengan cara yang betul gini-gini, antara kesannya adalah boleh mencerahkan mata ke apa. Itu perlukan kajian saintifik lah, maksudnya boleh lagi lah consider untuk kita buat kajian apa semua tu. Tapi dengan hanya menyapu-nyapu mata semasa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, dengan meniup ke belakang tangan kita dan seterusnya, jadi itu menjadi persoalan lah, persoalan. Tak kira ustaz saya nak buat juga, buatlah, tak masalah. Jangan duk kata Nabi suruh, sudah. Jangan kata Nabi suruh. Dan yang lebih baik pada hakikatnya tak payah buatlah, kenapa nak sapu-sapu matanya. Baik beli aimo ke dah, ataupun mana-mana ubat yang betul-betul ubat sakit mata, pergi buat lasik ke dengan Dr. Muhayya kan, puluh-puluh ribu juga tu, ada 15-20 ribu boleh buat lah. Baik, seterusnya, jika ditelusuri kisah hidup para sahabat, para ulama, sebahagian mereka adalah buta matanya seperti Al-Imam Syatibi, pakar ilmu qiraat. Hidupnya diabdikan hanya untuk belajar dan mengajar Al-Quran, tetapi tetap buta matanya. Tidak ada pula petua sehingga menjadikan matanya celik dan cerah. Nak katanya kalaulah perkara itu sahih dari sudut riwayah dirayah dan juga sahih dari sudut saintifik, maka sudah pasti ramai ulama yang mengamalkannya, dan para ulama itu maka tidak patutlah jadi buta dan seumpamanya. Bagaimana pula dengan Imam Al-Bukhari yang dikatakan menulis kitab karya At-Tarikh Al-Kabir hanya dengan diterangi cahaya bulan yang begitu cerah matanya, tetapi tidak pula ada petua yang dinukilkan daripadanya. Wallahu a'lam. Jika hendak mata cerah dan segar, lakukan penjagaan mata sebagaimana sarana pakar kesihatan. Ini betul. Di samping berdoa memohon kesihatan daripada Allah, termasuk menjaga pandangan mata daripada perkara-perkara yang ditegah agama. Baik. Cuma adalah saya pernah dengar, cuma dari sudut sandaran saintifiknya pun masih perlu sebab saya tak baca lanjut ya. Dikatakan mereka yang suka tengok benda hijau. Jadi orang yang saya pernah dengar lah, penceramah mana tak tahu. Dia penceramah dia pun ustaz ke doktor ke saya tak ingat. Cuma dia kata siapa yang ada masalah mata ni kena banyak tengok benda hijau, dia kata. Jadi bangun pagi tu baguslah kalau duduk kampung-kampung, buka tengok dulu pokok apa semua tu. Dari satu sudut tu tak ada masalah lah. Dia tak sadar pada agama, pada apa dan gitu-gini. Cuma secara saintifiknya betul ke tidak betul, dengan melihat, dengan rajin tengok benda-benda hijau tu, kita jadi mata ni semakin baik. Tenang mungkinlah, tenang ke rasa segar ke, mungkinlah. Tapi sampai maksudnya kalau boleh menyembuhkan ataupun mata ke apa semua tu, wallahu alam, kita pun tak berani nak kata ya. Baik. Habislah perbahasan tentang amalan yang pertama, tentang menyapu mata ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Baik. Yang kedua, amalan kedua, ucapan ketika mendengar lafaz qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Waktu bila ni? Waktu iqamah. Iqamah. Waktu iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maka kita diajarkan buat sekian lama, bahkan ada dalam teks buku sekolah anak-anak kita pun kalau tengok rasanya, antara cara nak jawab qad qamatis salahnya, aqamah Allah wa adamaha. Nah, tapi saya pun dah amal juga, seramai lah. Kita memang duduk mengaji tradisional sekolah ni, memang dah amal yang ni lah. Dari sudut makna, tak ada masalah. Dari sudut makna, aqamah Allah wa adamaha, aqamah Allah, Allah membangunkan kamu, wa adamaha, dan juga memperkukuhkan ataupun begitulah. Nah, tak ada masalah dari sudut maknanya. Tapi bila ia adalah sebahagian daripada lafaz syariat ya,
syariat iqamah. Iqamah syariat lah, benda yang ada dalam solat tu. Jadi benarkah para sahabat dulu, Rasulullah dan para ulama termasuk mazhab Syafi'i mengamalkan yang demikian? Itu soalannya. Baik, kita tengok sama-sama. Antara kebiasaan yang diajar sedari sekolah rendah lagi, apabila Bilal melakukan iqamah dan sampai kepada lafaz qad qamatis solah, ucapan yang diajarkan kepada kita ialah aqamahallahu wa adamaha. Lafaz ini dianjurkan bacaannya oleh sebahagian mazhab, antaranya mazhab Syafi'i. Boleh jadi kerana itu bacaan, oleh kerana itu, boleh jadi oleh kerana itulah bacaan ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Tengok saya sebut tadi. Kebanyakan kebiasaan yang diamalkan dalam masyarakat bersabit dengan agama, mereka terima daripada para guru yang mereka sangka sebahagian daripada petua dan ajaran tersebut adalah juga berasal daripada mazhab Syafi'i. Maka sandaran asalnya disebutkan dianggap seolah-olah berasal daripada mazhab Syafi'i. Dan bila mazhab Syafi'i itu, mereka berkesimpulan mesti ada asalnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya sekarang kita nak tahu betul ke benda tu ada dalam mazhab Syafi'i dulu. Kalau kata mereka menganggapnya daripada mazhab Syafi'i. Adalah bagai-bagailah isunya, termasuklah isu ini. Baik. Kemudiannya, boleh jadi kerana ini menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, apakah dalil yang dijadikan sandaran? Sebab apa? Sebab ia bersabit dengan syariat iqamah. Bila menjadi syariat, dia kena ada dalil. Sebab pahalanya, levelnya adalah pahalanya sunat. Hukumnya sunat. Iqamah selepas azan, iqamah sebelum mendirikan salat berjamaah antara imam dengan makmum, itu adalah sunat hukumnya. Bahkan kita, kalau solat sendirian pun disunnahkan disunnah yang hukumnya sunnah untuk paling tidak iqamah. Kalau tidak azan pun. Yang terbaiknya azan lah. Tapi nak azan seorang-seorang ni pelik lah pula. Kita ni pula bila sebut azan, kita duk bayangkan kepala mesti azan macam kat surau masjid, kena berlagu, kena panjang. Tidak begitu sebenarnya. Kalau kita bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan lafaz yang nada yang biasa sudahlah. Tapi dia duk ingatlah kepalanya, ni solat seorang-seorang, nak azan pun serba salah. Tak, nanti sekeliling makhluk yang kering, yang basah, yang mendengar azan kita tu, ada hadis sahih lain, akan menjadi bukti di hadapan Allah kita solat, kita azan tu. Jadi rugilah kalau kita tak azan, tak iqamah. Walaupun kita solat sendirian dalam bilik ke ataupun berjemaah di rumah dengan anak-anak isteri pun, paling tidak iqamah jangan tinggal kalaupun tak nak azan. Kerana segala dalam hadis yang lain, boleh tengok, semua makhluk yang kering, yang basah mendengar laungan azan akan menjadi bukti, akan menjadi hujah, akan beristighfar, mendoakan orang yang melakukan azan itu. Tu. Kena ada hadis-hadisnya tu. Baik. Katanya di sini apa dia? Terdapat riwayat hadis yang dijadikan hujah kepada kebiasaan amalan ini. Hadis tersebut ialah haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Ataqi, haddatsana Muhammad bin Thabit, haddatsani ar-rajulun min ahli asy-Syam an Syahr bin Haushab an Abi Umamah atau an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamati falamma an qala qad qamatis salatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Rupa-rupanya lafaz tersebut ada sandarannya. Paling tidak at the first place kita tahu ada riwayat tersebut. Jadi step yang kedua, apakah status riwayat ini? Yang ni kita kata level advance sikit ni. Kalau orang awam mungkin dia tengok dalam buku tu ada ni Rasulullah kata gini-gini ni, bagi dia sudah selesai lah. Amal lah, dah ada ni, apa masalahnya? Bagi yang sedikit belajar, bukanlah banyak tapi sedikit lebih macam kita ni, kita pergi level yang sikit satu lagi. Riwayat memang betul ada, tapi sahih ke tidak? Macam kita bincang dulu apa dia? Mati malam Jumaat tu, ingat ke tidak? Riwayat ada hadis tu, ada hadisnya dalam riwayat Tirmizi dengan riwayat Ahmad. Siapa yang mati malam Jumaat bebas azab kubur tu? Jadi kalau biasa dulu kita jumpa hadis tu mana-mana,
Seronok dalam kitanya. Memang nak mati malam Jumaat lah cerita-ceritanya. Sampai mati hari lain pun kalau boleh nak tanah hari Jumaat juga. Sebab melihat hari Jumaat ada fadilat khusus. Rupa-rupanya riwayat itu dimasukkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi untuk nak kata riwayat ni tidak sahih. Itu yang kita kata next step tu. One step closer, one step deeper. Yang ni bukan nak kata ya, puan-puan sekalian, sebahagian asatizah pun tak faham benda ni. Sebahagian asatizah pun kalau dia tak minat dan dia tidak fokus sikit bidang hadis, dia pun boleh terlepas pandang perkara ini. Maka tak peliklah kita jumpa ustaz-ustaz yang ni hadis riwayat Abu Daud, ni hadis riwayat Imam Ahmad, takkan tidak sahih. Kita kata, bila kita cek balik ulasan takhrij para ulama, memang Imam Ahmad dengan imam-imam itu sengaja masukkan untuk nak kata ni riwayat tak sahih. Jangan duk amal. Bukanlah dia nak kata dah adalah kitab aku di semua sahih. Tidak. Sebab itulah bezanya sahih Muslim dengan sahih Bukhari, dengan sunan, dengan jami'. Hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim dinamakan sebagai sahih. Itu. Hadis ini katanya dia daripada Abu Umamah atau daripada sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ambil dari awal ya. Hadatsana Sulaiman bin Daud, itu kita panggil apa dia? Sanad. Isnadul hadis, the chain of narrator. Ini ingat Ustaz Zulkhairi memang duduk bahaskan dengan perempuan ni. Hadis ni terbagi kepada dua komponennya. Yang an daripada itu namanya adalah sanad ataupun isnadul hadis. Manakala teks itu sama ada lafaznya daripada sahabat ataupun betul-betul lafaz Rasulullah dinamakan sebagai matan teks hadis tu. Jadi dalam terjemahan ni sanadnya tidak dimaksud. Kadang-kadang matan hadis sahih, matan dia makna dia sahih betul sebab sama dengan hadis-hadis sahih lain. Tapi sanad yang bermasalah. Maka sanad itu telah menyebabkan kedudukan hadis tadi secara keseluruhan telah jatuh kepada jadi tidak sahih. Walaupun matan dia, teks dia sama dengan hadis sahih lain. Kena faham tu? Contohnya begini. Bila disebut Imam Ahmad bin Hanbal menghafaz 1 juta hadis. Adakah pada bayangan kita Imam Ahmad menghafal 1 juta teks hadis? Tidak. 1 juta hadis tu maksudnya sanad dia tu 1 juta lebih. Dia punya chain of narrator. Kerana kadang-kadang satu teks hadis, contohnya innamal a'malu binniyat ataupun hadis yang berbunyi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu lafaz dia, teks dia. Teks ini direkodkan lebih 70 riwayat. Dia punya turuk, dia punya jalan riwayat. Jadi bila seorang ulama yang namanya Al-Hafiz yang kata hafaz dia 100,000 hadis lebih tu, maksudnya dia hafaz ke 70 sanad tadi. Yang ni yang ilmu yang orang Melayu kita tidak didedahkan dari dulu sampai sekarang dalam bidang hadis ni. Sebab ilmu ni ilmu hafal nama. Hafal nama, hafal tarikh beranak, hafal dia punya gelaran, hafal dia kahwin dia mengaji dengan siapa, dia mati bila. Jadi pada setengah orang, ilmu apa ni? Duk hafal nama orang. Tapi bagi mereka yang dalam bidang hadis, nama-nama inilah yang akhirnya menjadi satu disiplin sains yang jaga agama. Maksudnya sanad-sanad itu, riwayat-riwayat itu boleh dipertanggungjawabkan, boleh dinilai, boleh diuji bahawa riwayat ini sahih ataupun tidak dan seumpamanya. Sangat kompleks, sangat saintifik, very deep. Sebab tu orang-orang bijak saja saya punya perhatian. Kalau tengok jago-jago hadis di negara kita pun, orang yang dari SPM memang 10A, 9A, barulah mereka mendalami dan sungguh-sungguh duduk bidang hadis. Contohnya Syekhuna Dr. Zaimi, Dr. Kamilin, Dr. Umar Muhammad Noor. Tu level tu. Level yang memang cerdik sungguh. Jadi kita ni belakang-belakang dapat tumpang mereka sikit-sikit ni, alhamdulillah lah. Sebab ilmu hadis ni memang tak ada peluang untuk orang mandai-mandai. Memang tak ada peluang. Dia macam satu rumus fizik. Dia satu rumus fizik. Benda jadi sahih sebab apa? Sebab bila cukup kriteria A, B, C, D. Bila mana A, B, C okey, D tak okey, maka dia punya outcome dah jadi lain dah. Dia bukan semudah yang kita sangka. Wah, hadis sahih. Tidak. Dia cukup rumit.
Sebab tu tak ramai yang namanya Melayu ambil perkhususan bidang hadis. Yang terbaru yang sedang buat PhD di Jordan bidang hadis, Maulana Nasai. Maulana Nasai. Dan beberapa orang macam Maulana Asri ke, Maulana berapa orang lagi lah. Semua ni yang saya kenal yang jadi pakar, boleh kata pakar lah level kita di Malaysia ni, yang ini mengkhusus bidang hadis, orang yang jenis bijak asal. Budak yang cerdik, bukan jenis dah berumur baru insaf masa saya lah, baru nak belajar balik, dah berumur. Tak, mereka ni daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Biasanya, peribadi, bila kita kenal tu, memang jenis Allah Ta'ala bagi kelebihan dari sudut itulah. Dan bila mereka duduk bidang hadis, ternyata barulah kita nampak hebatnya bidang hadis. Satu masa, minta maaf saya sebut sikit, bidang agama ini dipenuhi dengan orang yang tidak ada masa depan dalam bidang akademik. Dilihat gitu, satu masa dulu. Tanpa sedar kemudian, lahirlah ramai agamawan-agamawan yang sebahagian besarnya yang berada dalam masyarakat yang bukan daripada kalangan orang yang the best brain lah, daripada kalangan generasi kita. Cuma tahun 90-an, 90-an, Menteri Pendidikan ketika itu, siapa cari sendiri ya, dia buat satu polisi, iaitu budak bijak diberi, budak-budak yang bijak ni maksudnya SPM 8A, 9A, 7A ni, diberi scholarship untuk belajar di Jordan. Ketika itu Jordan belum ramai lagi budak Melayu. Ini 90-an punya cerita. Jadi, the best brain. The best brain maksudnya budak-budak yang memang belajar sungguhlah je ni. Kalau dah tak cerdik pun bersungguh belajar. Maka dapatlah minat belajar, minat nak belajar jadi the best tu dah semua. Maka budak-budak ini dibawa ke Jordan ketika itu 90-an. Dibawa ke Jordan, belajar sungguh-sungguh, maka generasi yang balik itulah sebenarnya sebahagian yang bawa banyak impak pada negara kita dalam perbahasan agama. Jordan hari ini dah agak terbuka, dah boleh. Mesir dari dulu lagi memang agak terbuka dari sudut dia punya kelayakan tu. Tapi Jordan satu masa sangat strict, ambil the best saja. Kerajaan Malaysia hantar dengan scholarship hanya yang scholarship JPM lah. Hanya yang dapat, bukan JPM, Jabatan Pendidikan Malaysia ya. Yang dapat ni saja. So, generasi inilah kalau saya sebut nama tuan-tuan kena belaka lah. Yang mana yang zaman yang sebutnya Dr. Zahazan lah, Dr. Mazal lah, Dr. Mazli lah, itulah generasinya. Ustaz Asrizal, itulah generasi yang saya sebutkan tadi. Dan ramai lagi lah zaman tu ya. Yang balik sekarang ni menjadi tokoh-tokoh. Umurnya dah 40-an, nak masuk 50-an sekarang lah. 90-an hari tu mereka umur belasan tahun. Awal 20-an. Baik, sebab itulah ilmu hadis ni masih lagi ganjil dan juga tidak meluas di negara kita. Tapi semakin diberi perhatian, semakin diberi minat dan seumpamanya. Paling tidaklah untuk orang awam macam kita ni, bila ada orang claim, ada orang dakwa begitu gini, kita boleh paling tidak benda pertama yang pop up di awam mind adalah betul ke benda ni sahih ke, nampak pelik lah. Lepas tu tak sebut pula riwayatnya daripada mana, daripada Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke. Jadi paling tidak untuk kita orang awam yang tak mampu nak jadi alim, nak jadi sarjana ni, kita ada satu filter yang bila orang cerita benda-benda nisbah pada agama, nisbah pada Rasulullah, yang benda yang kita mari dalam kepala otak kita, betul ke ni sahih ke? Nanti dululah nak share pun kita tawakuf dia panggil. Kita relax dulu. Kita orang Kelantan kata kita dulu. Dulu sejenak. Jangan bila boleh benda baik ni share tu. Tidak. Dulu. Stop dulu sekejap. Tawakuf dia panggil. Tawakuf ni wakaf lah, berhenti dulu. Jedakan nafas tu dulu. Jangan kalut Kelantan kata. Jangan duduk rushing sangat. Gitu seumpamanya. Baik. Daripada Abu Umamah ataupun daripada sebahagian sahabat Nabi SAW, sesungguhnya bila bangun untuk melakukan iqamah, apabila sampai kepada perkataan qad qamatis solah, ayuhlah bangkit untuk mendirikan solat, Rasulullah SAW pun mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Hadis ini diriwayatkan antaranya oleh Abu Daud dalam sunan beliau, juga oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah. Kesemuanya melalui jalan periwayatan yang sama. Tengok, maka ada sandarannya, jelas diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Baihaqi dan Sunan Al-Baihaqi. Abu Daud dan Sunan Abu Daud. Baik.
Tengok nota kaki di bawah tu, hadis riwayat Abu Daud nombor 528, As-Sunanul Kubra oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi ni ulama hadis yang mendokong mazhab Syafi'i, bahkan beliaulah yang bertanggungjawab mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi hujjah dalam mazhab Syafi'i. Ni Imam Al-Baihaqi, dia punya sumbangan, dia punya kehebatan. Bahkan dia ada pelbagai kitab lah. Soalnya dia ni seorang yang memang pakar bidah hadis dan menggunakan kepakaran dia adalah untuk membela mazhab Syafi'i bila mana mazhab Syafi'i mula dikritik sebagai tak guna hadis, terlalu mengguna qiyas, terlalu mengguna ra'i pemikiran. Maka Imam Baihaqi kata tak, Imam Syafi'i punya mazhab ni lah yang betul-betul guna hadis. Dia ada sentimen sikit lah di situ ya. Sama-sama mazhab ni kadang-kadang dia ada sentimen itulah sikit sebanyak tu. Baik. Kemudian katanya apa dia? Dalam jalur sanad hadis ini, tengok tu istilah dia. Dalam jalur sanad hadis ini. Yang ni sanad ni apa dia? The chain of narrator. Perawi. Dalam chain of narrator, jalur periwayat. Ada 4, 5, 6 orang tu, apa katanya? Dalam jalur sanad ini terdapat beberapa perawi. Terdapat beberapa perawi periwayat rijal ataupun orang yang meriwayatkan, nama-namanya ada dalam chain of narrator tadi tu, yang dikritik oleh para ulama. Dan biasanya ulama di sini yang mengkritik rijal ni, dia panggil dalam hadis dia panggil ilmu rijal. Ilmu kenal pasti peribadi seseorang perawi-perawi itu. Jadi dia ada satu lagi cabang ilmu yang namanya dia panggil Allahumma salli ilmu kritik hadis, dia panggil ilmu kritik sanad, dia panggil al-jarrah wa ta'dil. Jarrah ni dari sudut istilahnya adalah mencederakan, ta'dil menyatakan keadilan lah. Jadi ilmu jarrah wa ta'dil ni ilmu kritik peribadi seorang perawi untuk bagi tahu dia ni boleh terima ke tidak riwayat dia. Soalannya begitulah. Jadi diletakkan kriteria yang tertentu, para ulama mengkritik, ni bagus ni. Ni riwayat dia bagus, dia saleh, tak pernah cakap nipu, memang begini-begini ni. Tapi dalam masa yang sama, ada orang yang ni teruk ni, memang tak boleh pakai riwayat dia. Tengok jarrah wa ta'dil. Maka timbul polemik di kalangan para ulama. Ini menunjukkan bahawa bolehlah kita mengumpat orang lain. Bila dibahaskan dalam bab mengumpat, bolehkah kita mengumpat peribadi orang lain? Maka para ulama hadis secara umumnya membahaskan disebabkan nak jaga benda lebih besar. Nak jaga hadis Nabi, nak jaga kemuliaan Rasulullah yang sekaligus adalah kemuliaan agama. Maka mengkritik peribadi tadi adalah perlu. Mengkritik peribadi tadi. Sebab kalau kita tak kritik begitu, orang terima riwayat dia, maka telah jadi dusta atas nama dusta kepada Rasulullah SAW. Bila dusta tadi, jadi rosaklah agama ni. Jadi begitulah pandangan ataupun hujah para ulama dalam bidah hadis, kenapa munculnya ilmu yang namanya al-jarrah wa ta'dil. Tapi kadang-kadang ilmu jarrah wa ta'dil ini digunakan pakai oleh orang yang agak ekstrim, orang yang tak bertanggungjawab, untuk mencaci maki dah pula golongan yang mereka tak suka. Ini polemik dalam bidang ilmu lah, yang memang saya duk tengok mereka pun, Allah, macam ni rupanya. Dan kita menyangka para ulama ni bila berbeza pandangan, mereka semua jenis berlapang dada, bermanis muka. Tidak, tuan-tuan ya. Realitinya ulama-ulama besar dulu pun ada individu ataupun keadaan tertentu yang mereka ialah mereka manusia yang kadang-kadang boleh marah, yang terlalu marah. Maka sehingga contohnya Imam Malik bin Anas, tok guru kepada segala tok guru tu. Soleh dia, baik dia, sampai Imam Syafi'i cerita mula-mula dia pergi jumpa Imam Malik bin Anas ni, dia ambil surat daripada Gubernur Yaman. Macam surat kabel lah. Dia ambil dia. Mula-mula Imam Syafi'i pergi lepas dia habis belajar di Mekah, dia pergi ke Yaman. Kerja dan belajar. Kemudian dia daripada Mekah dia pergi ke Madinah. Lepas 10 tahun di Madinah baru dia pergi Yaman. Yaman dia balik semula ke Mekah. Daripada Mekah dia pergi ke Mesir. Ditangkap daripada Yaman tu, ditangkap pergi ke Iraq. Kemudian dia mati di Mesir. Atau lebih kurang perjalanan ringkas. Tapi Imam Syafi'i cerita masa mula-mula dia nak pergi berguru dengan Imam Malik bin Anas di Madinah. Ambil surat Gubernur Mekah. Surat sokongan lah. Macam kita hari ni YB lah. Pergi-pergi tunggu. Ketuk pintu. Keluar Jariyah.
ni apa nama orang gaji lah, apa nama pembantu wanita. Tanyalah nak apa, nak jumpa imam. Ringkas ceritanya, Imam Syafi'i kata yang masih muda remaja ketika itu nak jumpa Imam Malik bin Anas. Maka jariah tu masuk lama, keluar balik. Dia kata, Imam Malik kata kalau nak belajar, maka tunggu kelas-kelas dia ikut jadual di Masjidin Nabawi lah. Imam Syafi'i kata, okey, ringkas cerita ni ada datang lagi esokkan ke macam mana. Dia sebut benda yang sama. Saya nak jumpa Imam Malik bin Anas. Dia pun bagi surat tu lah. Bagi surat tu, ringkas ceritanya lagi, Imam Malik pun keluar. Imam Malik keluar, jariah dia keluar, bawa dulu kursi, duduk, letak kursi, maka tu kemudian Imam Malik, maksudnya Imam Malik tak jemput masuk ke rumah. Imam Malik pun keluar. Masa keluar tu, Imam Syafi'i sebut, ketika Malik keluar masa tu dia sudah berumur, dengan wajah dia, dengan janggut dia, aku rasa haibah, aku rasa kagum, aku rasa wow, amazed. Ulama yang ada wibawa bila dia keluar tu dengan cara dia berjalan apa semua tu. Imam Syafi'i masa tu masih muda dengan Imam Malik, dia kata aku sangat ni lah, teruja rasa kagum betul. Dan bila Imam Malik duduk atas kursi tu, tanyalah nak apa gini-gini. Sebabnya Imam Syafi'i telah pergi jumpa dengan Gubernur Madinah ketika itu untuk minta bantuan. Supaya dapat jumpa juga Imam Malik. Imam Syafi'i guna kabel, habis kabel dia guna ya. Sebab dulu bila ambil anak murid, bukannya anak murid dulu bila ambil anak murid bermaksud macam ambil jadi anak sendirilah. Akan diberi makan, akan diberi minum, duduk rumah yang disediakan. Sebab tu bila seorang guru nak ambil anak murid ni tapisannya sangat ketat. Kalau murid umum di masjid lain, ni murid khusus ni yang memang akan duduk bersama guru. Jadi apa yang berlaku, ringkas ceritanya lagi, Imam Syafi'i pun tunjuk surat dia tu. Cerita saya ni tak clear ya, sebab saya ada missing part. Yang pertama tadi bila pergi jumpa, Imam Malik kata balik, kalau nak belajar hadis datang ke masjid. Hari kedua Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i kata aku dah hafal semua hadis. Aku nak guru benda lain lah, maksud begitu. Jadi bila Imam Malik dengar begitu, dia keluar. Dia keluar tu tunjuk surat. Bila tunjuk surat tadi, Imam Malik lempar surat tu. Surat Gubernur Mekah tu. Maksudnya tak ada guna lah. Tak jadi apa-apa pun surat ni. Tak ada faedah pun untuk kamu. Kemudian Imam Malik macam beratlah nak terima Imam Syafi'i sebagai anak murid ni. Kemudianlah Imam Syafi'i pun sebut, aku telah hafal kitab Muwatta. Tu hadis dan lebih kurang ada 1,000, lebih kurang ada berapa ribu hadis tu. Muwatta Imam Malik lah kitab agung dia tu. Imam Malik macam terkejut. Imam Malik pun test. Betul ke kamu ni? Lepas tu Imam Syafi'i yang masih muda ketika tu mula baca hadis daripada yang pertama, baca tak berhenti sampai Imam Malik kata lagi. Maksudnya dia syok. Dia duduk dengar Imam Syafi'i baca tu, dia pun rasa syok. Jadi bila Imam Syafi'i baca dengan fasihnya, dengan sanad, dengan matannya, haddatsana si fulan, lagi. Bila habis satu hadis, lagi. Dia pula syok duduk dengar. Bermula itulah Imam Syafi'i diterima sebagai anak murid rasmi. Maksudnya dah tunjuk layaknya aku ni jadi anak murid kamu. Begitu. Ringkas cerita ya. Nak katanya hebatnya Imam Syafi'i dan hebatnya Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik bin Anas pun ada dia punya rival. Cerita tadi ni. Bila mana ada seorang ulama juga diterima majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi sebagai kritik ulama dalam bidang tarikh iaitu sejarah yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni masyhur dengan sebagai ulama dalam bidang tarikh, bidang maghazi. Jadi Ibnu Ishaq ni buat statement. Muwatta, bahasa kita lah, dari ini saya dengar daripada Dr. Mazhar apa semua disebut. Maksudnya Imam pada Ibnu Ishaq sebut, Muwatta Malik ni maksudnya aku dah okey lah memang gitu. Soalnya dan benda tu sampai pada Imam Malik. Zaman dulu tak ada Facebook ke Twitter ke apa semua, YouTube. Ada orang sampaikan, Tuan Guru, Ibnu Ishaq kata Muwatta kamu ni so-so ya. Jadi panaslah kawan ni. Walaupun dia ulama besar, dia saleh, dia
baik tapi dia tetap manusia. Maka dia keluar satu kalimah bahawa Ibnu Ishaq adalah Dajjal. Oh tu. Itu berat tu. Dajjal ni dalam hadis pendusta yang tak boleh pakai, bukan Dajjal masa Dajjal ada satu tu. Ni Dajjal yakni dalam bidah hadis kalau kata perawi ni Dajjal yakni kadzab, pendusta, pencipta hadis palsu yang teruklah. Memang kalau zaman tu layak untuk ditangkap bahkan dibunuh kerana mendusta mereka cerita agama. Allahu Akbar. Itulah. Tapi nak katanya kita kena faham. Yang kita tengok sama-sama ustaz bergaduh, balah, bertukar pandangan, dan kita duk bayang ulama-ulama dulu sama dia soleh, baik, gembira-gembira, hore-hore. Tak. Bahkan dulu lagi dahsyat. Ya tanya baik lah. Tak ada masalah tanya baik tu. Tapi tanya bergaduh. Imam Nawawi rahimahullah ketika mana Al-Malik Baibos panggil semua orang. Al-Malik zaman Imam Nawawi 500-600 Hijrah. Bila mana nak berperang dengan Tartar, Al-Malik Baibos ni asal daripada Barbar, asalnya hamba yang jadi raja ketika di Damsyik. Maka dia panggil semua ulama fatwa. Mesti fatwakan semua rakyat untuk keluarkan harta untuk fund ketenteraan lawan Tartar. Dalam ramai-ramai ulama yang tak keluarkan fatwa ni Imam Nawawi rahimahullah. Sedangkan Imam Nawawi ni pengaruh paling besar, dia ulama rakyat lah, dia tak bekerja dengan kerajaan, dia mengajar secara free, tak ambil gaji langsung apa semua itu gini. Jadi pengaruh Imam Nawawi sangat besar di Damsyik. Sebab tu khalifah dulu takut pada ulama sebab pengaruh ulama lebih besar. Jadi apa yang berlaku adalah khalifah panggil Imam Nawawi ke istana dengan niatnya untuk memerintahkan Imam Nawawi keluarkan fatwa juga. Dan bila sampai ke istana, Imam Nawawi kata berlaku dialog, ramai ulama lain tengah makan menjamu selera. Jadi khalifah tanya, kenapa kamu tak bagi fatwa untuk bantu kerajaan nak lawan Tartar apa semua ni, keluarkan perbelanjaan. Maka Imam Nawawi kata masa tu mafhumnya, saya mengetahui dalam istana tuanku ni ada berapa ya, 7,000 orang dayang yang semuanya ada rantai emas, belial, petatah. Kena jual itu semua dulu, barulah saya akan keluarkan fatwa untuk rakyat keluarkan harta mereka untuk belanja. Oh, tu dia. Ketika Imam Nawawi sebut mafhum lebih kurang begitu, kena tengok sanadnya balik ya untuk lebih terang ceritanya. Bila Imam Nawawi kata begitu, para ulama yang duduk makan ni angkat jubah masing-masing. Tutup muka. Sebab apa? Bila ditanya sebab apa? Kami takut bila kamu jawab begitu tu, on the spot khalifah suruh pancung kepala kamu. Kami takut darah kamu kena jubah kami. Ni riwayat yang ulama-ulama dulu ni, Allahu Akbar, tidak ada galang-ganti. Khususnya ulama-ulama yang betul berkhidmat dengan ilmu dan jauh daripada pemerintah. Maksudnya mereka tak duduk di istana, tak ada kaitan kepentingan dan seumpamanya. Ini luar biasanya ulama Rabbani. Sebab itulah para khalifah pun takut pengaruh mereka tu. Kalaulah mereka suruh rakyat memberontak zaman itulah, buat demonstrasi, itu. Dan pasca peristiwa itu, khalifah telah menghalau Imam Nawawi daripada Damsyik, tak bagi dia mengajar, tapi rakyat Damsyik ketika itu bangkit macam ala-ala demonstrasi lah. Bangkit di jalan-jalan menyatakan bahawa jangan halau Imam Nawawi, dan melihat kemarahan rakyat itu, Sultan Al-Malik Sultan Malik Baibos terpaksa membatalkan hukuman membuang daerah ataupun buang negeri kepada Imam Nawawi rahimahullah taala. Ini karamah ulama yang sebenar-benar lah kata itu. Baik, saya nak ceritanya adalah kritikan tadi. Bermaksud sama-sama ulama ni pun dahsyat tuan-tuan ya. Kalau kita rajin baca sikit, kita akan jumpa. Tapi time dia baik betul. Time dia ibadah, dia soleh, dia menangis kerana takut kerana Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama itulah. Tapi time dia berkhilaf dengan keadaan-keadaan tertentu itu, kadang-kadang ya mereka manusia yang ada rasa marah, rasa hati ya. Jadi benda-benda itu boleh berlaku. Baik. Kita berhenti pukul 4 atau kita buka soalan lah. Dalam jalur sanad hadis ini terdapat beberapa perawi yang dikritik oleh para ulama, iaitu Muhammad bin Thabit bin Abdi Al-Basri. Juga terdapat seorang perawi yang mubham, yakni tidak diketahui siapa individu tersebut.
Ataupun dalam istilah lain dinamakan sebagai majhul. Tidak dapat trace siapa sebenarnya orang ni. Tapi nama dia ada. Tapi tanya-tanya semua ulama tak kenal belaka. Something wrong. Siapa dia ni? Mari daripada mana ni? Hanya dinyatakan dalam rangkaian sanad ini sebagai lelaki dari Syam. Rajulun minas Syam tu. Haddatsani rajulun min ahli Syami. Jadi siapa ni si fulan ni? Baik, nota kakinya lihat komentar Imam Nawawi dalam Ajma' Syarah Al-Muhazzab. Tu untuk mereka yang nak pergi lanjutlah. Justru wallahu alam, kata pengarang kita ini, apa yang lebih mendekati sunnah ialah dikekalkan hukum asal dalam isu ini, iaitu dijawab azan dan iqamah sebagaimana lafaz Bilal, kecuali ketika lafaz hayya 'alas salah tu. Hayya 'alas salah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Adapun perqamatis salah kalau ikut hukum asal, kaedah asal, sebabnya hadis Nabi sebut, kita akan jawab sebagaimana yang muazzin sebut, melainkan pada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah, iaitu la haula wala quwata illa billah aliyyil azim. Maka qad qamatis salah tu pun sepatutnya kita sebut qad qamatis salah juga. Tapi kalau kita sebut kuat-kuat di masjid kita ni, orang tengok pelik lah tu. Sebab kita tak sebut aqamah Allah wa adamaha tu. Jadi sebab kita dah belajar ni, kita kena praktis lah. Jadi lepas ni pergi jemaah di surau masjid mana-mana, bila-bila sebut qad qamatis salah, sewajarnya berdasarkan perbincangan kita ini, kita pun sebut qad qamatis salah. Sekadar itu lah. Dikekalkan hukum asal melainkan terdapat dalil yang sahih yang mengkhususkan lafaz tertentu. Namun begitu wallahu alam, ucapan tersebut tidaklah diingkari mereka yang mengucapkannya. Sebagaimana yang terdapat dalam salah satu fatwa Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, faman qalaha la yunkaru alaihi wa man tarakaha la yunkaru alaihi. Dia jadi macam riwayat Israiliyat juga. Israiliyat yang diterima tu. La tukadzib wa la tusaddiq. Tidak diiyakan, tidak dibenarkan. Nak kata ya pun tak boleh, nak kata tidak pun tak boleh. Maka kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ulama besar daripada Saudi zaman moden ni, dia kata faman qalaha la yunkaru alaihi wa man tarakaha la yunkaru alaihi. Mereka yang mengucapkannya tidak diingkari, yang ni tak ada apalah, bolehlah. Dan mereka yang tidak mengucapkannya juga tidak diingkari. Namun, kalau kata yang mana lebih dekat dengan sunnah, kaedah yang mempunyai dalil yang jelas, saya lebih berpegang bahawa kita kekalkan yang asal, qad qamatis salah, maka kita sebutlah qad qamatis salah. Wallahu a'lam. Dan saya ingat kat Syida akan sebut tu, Ustaz Zul pun ada bincang benda tu. Maksudnya ada persoalan yang jemaah tanya dekat Ustaz kan, tambahan kepada tu azan subuh tu lah kan. Dia bincang. Okey. Maksudnya Ustaz Zul dah respon lah. Ada respon dah. Dah lupa dah pula. Dekat buku Okey. Baik, kita berhenti situ. Jika ada soalan, kalau tak ada kita boleh pergi satu lagi kalau 15 minit. Kalau ada soalan kita pergi soalan dulu. Adakah Kak Syida dalam chatbox kita tu? Kak Harlina dia. Sekejap ya, saya buka dulu. Dia nak bertanya lisan? Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya ada satu buku tu Imam-Imam yang Melawan. Tapi ya Allah, tak ada sempat nak baca. Sebab yalah, banyak pertentangan kan bila imam-imam ni dia ada idea ataupun yalah mendatangkan fatwa bukan mudah, macam ada juga ramai yang menentang kan. Dan kalau tak silap ada salah seorang tu yang kena penjara. Kak Lina sebut Imam Ahmad bin Hanbal tu, Kak Lina. Ya ke? Memang betul lah ya. Antaranya. Itu khalqul Quran, masalah bila zaman dia tu Abbasiyah. Khalifah mula terpengaruh dengan Mu'tazilah. Jadi antara doktrin Mu'tazilah ni adalah Quran tu adalah makhluk, bukannya kalam Allah. Sedangkan Allah kata Quran ni kalam dia adalah Quran sendirilah. Jadi geng Mu'tazilah ni dia ada beberapa doktrin yang berbeza lah. Dan antaranya khalqul Quran. Dia menganggap selain daripada Allah ni khalik, maka selain daripada Allah makhluk. Maka Quran tu makhluk ke tidak? Jadi para ulama ahli sunnah berpegang pada lafaz Allah sendiri dalam Quran kata,
Quran adalah kalam Allah. Jadi adakah ia makhluk? Sudah. James gitu. Kalam tu Jadi sendiri apa kan? betul. Sebab dia bertulis jadi kitab pun nampak boleh pegang semua macam makhluk lah kan. Betul. Dia jadi macam filosofikal di situlah. Tapi hakikat asal zat Quran tu adalah kalam Allah. Jadi di situlah ahli sunnah wal jamaah majoriti berpegang Al-Quran adalah kalam Allah. Khalas. Tapi Mu'tazilah kata kalau begitu kamu dah kata kalam Allah tu makhluk. Situlah. Maka daripada situlah khalifah telah tanya ulama dia. Dia panggil semua ulama, dia tanya, Quran ni makhluk ke tidak? Quran ni kalam Allah ke makhluk? Maka yang tak jawab Quran ni adalah makhluk, semuanya akan dimantai. Semuanya akan termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ni 3 orang khalifah dia meringkuk dalam penjara. Sehinggalah khalifah yang ketiga tu dah mula kurang pengaruh Mu'tazilah zaman dia. Saya tak ingat zaman Imam khalifahnya nama apa, kena semak balik dalam inilah zaman Abbasiyah tu. Makanya ketika khalifah ketiga itulah baru pengaruh Mu'tazilah semakin mengurang, maka Imam Ahmad keluar dan dimuliakan semula. Alhamdulillah. Zaman sekarang kalau tengok zaman sekarang ni ada lagi ke Ustaz Mu'tazilah ni? Dia menjelma dalam Mu'tazilah zaman bentuk sekarang lain ke? Okey, Mu'tazilah zaman sekarang ni secara umumnya nak kata ada satu NGO khas ke, jemaah khas ke, tidak ada lah. Tetapi pengaruh pemikiran yang hampir dan sikit-sikit sama tu ada. Mu'tazilah ni dia Mu'tazilah banyak cerita pula ni. Mu'tazilah ni I'tazil ni orang yang menyelisih. Dan dia antara fikrah yang terawal daripada Islam yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Okey. Panjang cerita ni, dia kena balik Satu asal betul dia tapi ringkas saya boleh kata begini, dia dalam firak Islam, firak ni aliran pemikiran dalam Islam. Zaman Rasulullah tidak ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Perasan ke tidak? Mana ada Rasulullah kata nahnu min ahli sunnati wal jamaah, mana ada. Yang ada zaman Rasulullah apa dia? Muslim, kafir, munafik. Kemudian pada zaman Madinah munafik. 3 tu saja. Tetapi setelah Rasulullah wafat, mula muncul golongan yang keempat, iaitu ataupun ketika Rasulullah di Madinah munafik tu mula ada golongan yang ahlud dalal wal bid'ah. Apa maksud ahlud dalal wal bid'ah? Mereka ni akidahnya tauhidkan Allah. Tapi ada ajaran-ajaran ataupun dalam rukun Islam, rukun iman ni ada yang mereka selisih. Contohnya dalam bab beriman pada Allah, okey. Beriman pada malaikat tak ada masalah. Beriman pada Quran tak ada masalah, contohlah. Beriman kepada qada dan qadar, ni kami ada pandangan kami sendiri. Jadi dia masih Islam, Muslim, tapi dia i'tazil. Dan itulah yang berlaku pada golongan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni dipelopori oleh seorang yang bernama Wasil bin Atta ketika itu di Basrah, sekitar tahun 100 Hijrah. Dia berguru dengan Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri, ulama besar tu. Hasan al-Basri duk mengajar tentang takdir, tentang satu hadis. Kita banyak kali duk ulang. Hadis tu berkaitan dengan orang Islam bila masuk neraka, manusia ni bila masuk neraka, tapi disebabkan dia tidak syirikkan Allah, maka dia masih setelah habis dosa dia tu dibakar, maka dia dikeluarkan dan masuk syurga. Kan hadis tu sahih. Golongan Mu'tazilah kata tak boleh. Mereka yang dah masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pada mereka barangkali benda tu adalah untuk baiklah, untuk nak kemaskan lagi, jangan ada nanti orang yang main-main. Nanti ada orang main-main, tak apa kita ni solat apa semua pun masuk neraka pun kejap je, nanti keluar masuk syurga. Jadi barangkali niat mereka nak tak nak jadi macam itulah. Dan jujurnya memang ada pun golongan tersebut, golongan take for granted ni. Yang kata tak apa, kita asalkan jangan syirikkan Allah je. Masuk neraka pun tak apa. Sekarang pun ada Ustaz, budak-budak muda sekarang kan. Dia macam dia tak kisah, walaupun dia tahu neraka, syurga ada balasan apa semua kan. Tapi let's get through it je macam tu. Dia ingat neraka tu macam lepak kedai mamak. Mungkin lah. Tapi nak katanya Mu'tazilah pandang serius benda itu. Maka bagi mereka
yang dah kekal mengaka tu kekal, tak boleh. Jadi apa yang berlaku adalah dia tak setujulah dengan Hasan Al-Basri. Maka dia pun menyisih. Dia keluar daripada jemaah. I'tazil ni menyelisih lah. Dia menyelisih keluar. Itu jadi Mu'tazilah. Wasil bin Atta buat jemaah dia sendiri dan mula membina doktrin-doktrin akidah. Bukan semua. Bab tauhidkan Allah, okey. Bab beriman dengan Nabi Muhammad tak ada masalah. Tapi bab tadi, bab syurga neraka tadi, mereka ada doktrin idea mereka sendiri dah. Masalahnya idea mereka itu bercanggah dengan hadis sahih. Itu ceritanya. Sedangkan hadis sahih kata memang akan ada orang Islam yang dia akan masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Tapi disebabkan dia tidak syirikkan Allah, maka dia masih lagi boleh keluar dan akhirnya masuk dalam syurga. Ketika dia masuk syurga tu, dia tak pernah ingat pun dia masuk neraka. Nak kata nikmatnya duduk dalam syurga tu. Itu hadis-hadis dah banyak dalam Sahih Bukhari, Muslim apa semua tu. Tapi golongan Mu'tazilah tidak berhenti di situlah. Dia ada pula pandangan lain. Dia antara syurga neraka ada al-manzilatu bainal manzilatain. Dia ada di tengah-tengah. Syurga tidak, neraka tiga. Mana boleh kita beriman akhirat esok-esok kalau tak syurga neraka. Kalau tak neraka syurga. Itu kita jadi Al-A'raf pula ke? Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Kita tak ada al-manzilatu bainal manzilatain ni. Tengah-tengah antara dua. Jadi muncul doktrin-doktrin yang lain, termasuklah khalqul Quran apa semua itulah. Dia mula, tapi mereka ni tidak kafir. Mereka tak kata Allah ni bukan Tuhan apa semua. Sebab tu bila mereka mati pun dikuburkan di kubur orang Islam. Kita kena bezakan antara orang sesat dengan orang kufur. Tapi ada sesat yang sampai tak kufur lah. Sesat belum lagi kufur. Sesat lah, sesat jalan, sesat GPS. Mungkin boleh kembali ke pekal jalan bila-bila masa. Sebab tu orang sesat di Malaysia pun bila kita isytihar sesat ajaran dia, orangnya, bila dia mati kita tak tanam jirat Cina apa semua, atau tak tanam di kubur orang Islam. Walaupun pada hakikatnya doktrin dia tu dah sampai tak kufur. Dah kalau mengaku jadi Tuhan, mengkafirkan Nabi Muhammad, itu bukan sesat biasa dah tu. Itu dah sesat yang keluar pada Islam, dah kufur dah hakikatnya. Tapi undang-undang negara kita tidak sampai tahap tu. Masih nak jaga keharmonian apa semua. Sebab mungkin dia sesat seorang, anak beranak dia tidak. Anak-anak dia mungkin biasa je anak. Jadi dia istilah ahli-sunnah, dia bukan murtad, dia bukan tahap murtad lagi, dia betul. Dia bukan tukar agama, dia macam Islam tapi adalah benda-benda yang dia tak selari. Betul. Itu masuk sesat yang biasa ni lah. Jadi ahli sunnati wal jamaah hanya muncul, kalau ikut Imam Ibn Katsir, ahli sunnah wal jamaah hanya muncul selepas zaman itulah. Lepas zaman Rasulullah dah wafat. Lepas zaman Rasulullah dah wafat, okey kamu Islam. Tapi Islam kamu ni tak ikut sunnah dan tak ikut sahabat ni sebab ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah tu majoriti ulama awal berpegang al-jamaah tu adalah para sahabat. Maksudnya kalau kamu ikut akidah para sahabat, kamu ikut kualiti ibadah para sahabat, akhlak sahabat, itulah al-jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah lawannya ahlul bid'ah wad dalal. Orang yang sengaja melakukan benda baru bid'ah dan sesat. Tapi belum kufur. Ahli bid'ah. Jadi semua tu bermulanya semua tu Ustaz timbul masa Nabi Muhammad ada lagi ke memang dah wafat? Yang ahli bid'ah selepas wafat, lepas wafat lah. Munculnya golongan yang mengaku Islam, rupa parasnya Islam, tapi ada pegangan-pegangan dia dan amalan dia yang bercanggah dengan usul Islam sendiri. Quran dan sunnah lah. Maka itulah mereka digelar sebagai ahlul bid'ah wad dhalal, dan mulalah muncul istilah ahli sunnati wal jamaah untuk membezakan orang Islam yang sesat dengan Islam yang dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang masih ikut alignment para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asal. Panjanglah cerita ni, memang menjadi munculnya Syiah kemudian. Munculnya Syiah. Syiah ni mula-mula, kalau Syiah ni panjang cerita lagi lah. Syiah ni mula-mula memanglah doktrin politik saja, tak setuju pasal Ali apa semua tu. Tapi fanatik kepada Ali tadi, dan Ali pun tak iktiraf mereka ni golongan Yahudi yang menyamar masuk Islam jadi munafik apa semua ni, main peranan. Tapi nak katanya bila fanatik mula cipta hadis-hadis palsu, tu jadi masalah. Daripada hadis ni mula jadi akidah.
maka mereka mula berpegang Ali ni adalah adalah pemegang gini. Dia cipta hadis palsu. Itu yang jadi rosak. Sebab itulah ulama-ulama hadis sangat-sangat tegah dan garang dalam bab kalau satu benda kamu nak dakwa tentang agama, maka datangkan sanadnya daripada mana. Daripada mana kamu ambil benda tu. Sebab kalau tak ada begitu, siapa-siapa boleh reka. Syiah lah, orang sesak lah, orang kafir lah, siapalah. Macam hari ni lah. Kalau tak ada sandaran Quran hadis, siapa-siapa pun boleh ceramah dan cerita apa saja tanpa dia apa yang terlintas dalam kepala otak dia cerita. Oh ni begini sepatutnya, yang begini. Oh semalam saya jumpa Allah, semalam saya jumpa Nabi. Jadi mana nilai agama kita laginya? Mengarut habislah agama ini. Jadi masih terjaganya agama Islam tidak lain, tidak bukan kerana adanya ulama-ulama yang serius menjaga ketulinan Al-Quran dan Sunnah dan ketulinan kefahaman terhadap Quran dan Sunnah. Kalau tidak adalah mereka ini, maka jadilah agama kita macam agama Tauhid yang dulu yang akhirnya jadi agama syirik. Apa dia? Tu abang kita jugalah. Apa dia? Nasrani dengan Yahudi itulah. Asalnya agama Tauhid. Tapi sebab tidak ada penjagaan sungguh-sungguh terhadap sumber agama ni, siapa-siapa boleh reka. Bahkan yang rekanya orang agama sendiri, Yahudi, pendeta-pendeta mereka yang duk campur aduk apa semua, maka keaslian asalnya hilang. Yang tu lah yang ulama-ulama hadis ni sampai setengah ulama kata, para ulama hadis ini, para malaikat adalah penjaga wahyu Allah di langit, para ulama hadis adalah penjaga wahyu Allah di muka bumi. Sebab mereka sangat strict. Mereka sangat, ialah dalam satu keadaan kita rasa rigid lah. Tapi rigidnya mereka, strictnya mereka itu menyebabkan agama ini sumbernya terjaga. Oh kalau tidak tuan-tuan, tengok kitab-kitab Jawi Melayu kita, boleh tengok kitab Tajul Muluk tu. Apa benda tak ada lah tu. Sihirnya, petua mengarutnya, apa semua. Bercampur hadut habis licin. Tapi nasib baiklah mutakhir ini munculnya asatizah ustaz-ustaz kita yang ada kesedaran bidang hadis, walaupun dia tu Asy'ariyah ke, walaupun dia tu tidak Asy'ariyah ke, tak kira lah. Tapi masih lagi ahli sunnah wal jamaah yang nak jaga keaslian agama dan jaga dan bawa umat kepada kefahaman Quran dan Sunnah melalui kefahaman para ulama muktabar, maka insya-Allah kita berterima kasih kepada mereka insya-Allah. Ada lagi ya soalan kita tu? Kita berhenti 4 suku ya, Kak Syidah? Kalau ikutkan 4.5 Ustaz. Tak apalah kalau 4.5? kalau kat ikutkan 4.5, tapi tengoklah. Ada soalan lagi Ustaz dekat ruang chat? Kalau ada soalan lagi, kalau tak ada kita boleh baca sikit lagi ni. InsyaAllah 15 minit lagi. Ada lagi soalan dekat chat tu. Cik Siti. Cik Siti ni soalan dia mendebarkan saya sentiasa ni. Risau pula. Pandai lah Ustaz. Dia cik lagi dapat ilmu dia dahsyat Ustaz. Lepas Ustaz? Tapi ada ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qudamah, Ibn Ramli mencadangkan qamah Allah wa adab Ibn Qudamah. Ibn Qudamah ni adalah kalau dalam mazhab Syafi'i kita ada Imam Nawawi, maka dalam mazhab Hambali Ibn Qudamah ni sama level lah dengan Imam Nawawi rahimahullah. Wa yastahabbu an yakula fil iqamati masa ma yakulu wa yakulu 'inda kalimati iqamah qamah Allah wa adab. Makanya sebab tu kita sebut tadi, saya setujulah dengan Ustaz Syihab, Ustaz Sabiq ni, bahawa faman qalaha la yunkaru alaihi wa man tarakaha la yunkaru alaihi. Mereka yang mengucapkannya tidak diingkari dan mereka yang tidak mengucapkannya tidak diingkari. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Cuma pribadi saya secara pribadi, saya lebih suka kembali kepada yang asal, iaitu bila disebutkan qad qamatis salah, maka sebutlah qad qamatis salah. Itu saya pribadi. Tapi secara umumnya disebabkan ramai-ramai ulama, termasuklah Syekh Saleh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin ni ulama besar Saudi yang sama moden ni, baru mati 10-20 tahun lepas pun, mengatakan siapa yang buat tidak diingkari, siapa yang tak buat diingkari. Maka janganlah kita pandai-pandai bila ada dengar kawan-kawan kita ataupun siapa-siapa yang sebut lepas qamati solat atau qamati solat, maka disebut aqamah Allah wa adamaha, kita berkata tak boleh tu bid'ah tu, jangan sesekali ya. Sebenarnya para ulama ramai yang mengulas sebagaimana yang Cik Siti sebut di dalam dalam ini. Kalau betul nukilannya lah, wallahu alam, saya tak tahu. Secara jujurnya saya tak tahu
kata Ibn Taymiyah, Ibn Qudamah, Imam Ramli. Imam Ramli mazhab Syafi'i, Ibn Qudamah mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah juga mazhab Hanbali sebenarnya. Itu pandangan mereka. Wallahu a'lam. Baik, kalau tak ada kita sambung sikit lagi. Baca amalan yang ketiga ya. Menarik, amalan ketiga ini pun saya ingat ramai juga yang biasa buat ataupun memang pernah dengar ataupun mungkin dalam TV pun kadang-kadang kita tengok pelakon-pelakon bila dia buat apa? Dia buat dia berlakon ambil wuduk tu, ada yang sapu-sapu di batang tengkuk ya. Menyapu tengkuk ketika berwuduk. Adakah termasuk dari perkara yang dianggap sebagai sunat? Saya pun pernah dengar ustaz ataupun senior kita zaman sekolah dulu sebut tentang perkara tersebut ya. Jadi kita pun ikutlah. Semua satu kita taklid saja. Apa yang orang tua kata, apa yang ustaz kita kata, kita sebut je lah. Kita ikut je lah kan. Jadi sekarang ni kita nak tengok lagi kedudukan ataupun secara pantasnya, kalau sempat habis, kalau tak sempat habis kita ulang balik lah. Baik, ada kalanya terlihat, kata pengarang kita ni, sebahagian masyarakat menyapu tengkuk selepas menyapu kepala ketika mengambil wuduk. Adakah perbuatan itu merupakan suatu anjuran daripada Nabi SAW atau merupakan suatu yang menjadi pegangan Imam Asy-Syafi'i? Perbuatan menyapu air ke tengkuk ketika wuduk diperselisihkan ulama. Antara yang berpandangan menyapu tengkuk adalah perkara yang disukai, yakni mustahab, daripada perkataan hub. Hub, muhabbatin itulah. Muhabbatin apa dia? Filem Shah Rukh Khan. Tidak ingat. Sebab bahasa bahasa Urdu dengan bahasa Farsi itu pengaruh Arabnya sangat kuat. Al-hub. Jadi mustahab antara istilah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Antara yang berpandangan menyapu tengkuk adalah perkara yang disukai, mustahab, ialah mazhab Hanafi. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ini ulama-nya pun ramai. Itu kita jadi confuse kadang-kadang tu. Jadi dalam ramai-ramai ulama Syafi'i ini pun ada khilaf-khilaf dia. Dan sudah dibuat pun kajian-kajian oleh para sarjana kemudiannya untuk menilai khilaf di kalangan para ulama Syafi'i pun. Menarik tu, menarik. Tapi bukan level kita lah. Memang kalau kita belajar pening lah kita, last kali kita nak beramal yang the best, yang paling dekat dengan sunnah dan pahalanya banyak. Itulah matlamat kita. Baik. Tapi para ulama itu mereka berbincang untuk mengetahui khilaf kerana akhirnya untuk menyelesaikan masalah umat bila mereka berfatwa. Dan satu pandangan dalam mazhab Ahmad, antara hujahnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain. Haddatsana Laits an Talhah an abihi an jaddihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu hatta balagha al-qadhala wa ma yalihi min muqaddamil unuqi bimarrah. Al-Laits memberitahu kami daripada Talhah, daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa beliau melihat Rasulullah SAW menyapu kepalanya sehingga akhir kepala dan selepasnya, iaitu apabila daripada awal tengkuk dengan sekali sapuan. Secara asasnya, jika ditanya ada tak hadisnya, secara umum ada hadis dalam riwayat yang pelbagai oleh ulama perawi-perawi yang pelbagai ya. Berdasarkan penilaian Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini berstatus dhaif, yakni lemah. Menurut kesepakatan ulama, perkataan beliau akan dinukilkan selepas ini, kata pengarang kita. Pandangan kedua, perbuatan menyapu tengkuk ketika wudhu adalah tidak disunatkan. Hal ini adalah pandangan majoriti mazhab dan ulama. Nota kaki oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Bahkan Malikiyah. Bila sebut Malikiyah bukan Imam Malik, tapi ulama-ulama dalam mazhab Maliki yang kemudianlah. Sebagaimana Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam selepas zaman Imam Syafi'i. Bahkan Malikiyah mengatakan perbuatan itu adalah makruh. Jadi ada yang kata, apa dia? Yang pertama tadi, hadis dhaif. Bila dhaif, kita tahulah natijahnya, hukumnya tidak sunat. Tapi ada yang kemudian mengatakan tidak disunatkan secara jelas. Hal ini adalah pandangan majoriti mazhab ulama, dan ulama-ulama Malikiyah mengatakan perbuatan itu adalah makruh, dibenci. Baik, pandangan terpilih dalam mazhab Syafi'i. Bukan semua, bukan ijma' dalam mazhab Syafi'i, tapi terpilih. Kata Imam Nawawi rahimahullah yang mati pada tahun 676 Hijrah, selepas mendatangkan semua pandangan ulama mazhab Syafi'i dalam hal ini. Saya tak bacalah yang Arab tu ya, panjang. Kita tunggu kepada
terjemahan di bawah tu. Kesimpulannya, wahasiluhu, dan hasilnya. Kesimpulannya terdapat 4 pandangan. Pertama, disunatkan menyapunya dengan air yang baharu. Kedua, disukai tetapi tidak dikatakan sunat. Ya, mustahab saja tapi tak sampai tahap sunat. Disukai. Ini istilah-istilah yang istimewa yang bersabit dengan mazhab Syafi'i ini, ada istilah dia sendiri, ya. Mustalahat dalam mazhab itu. Ketiga, disukai untuk disapu dengan baki air sapuan kepala dan telinga. Keempat, tidak disunatkan dan tidak disukai. Ada 4 pandangan semuanya di situ. Pandangan keempat ini adalah yang benar, kata Imam Nawawi rahimahullah. Pandangan keempat ini adalah benar. Kerana itu Asy-Syafi'i tidak menyebutnya, iaitu apa dia? Tidak disunatkan dan tidak disukai. Tidak juga para ashab yang terdahulu sebagaimana kami nyatakan dalam Al-Qadhi Abu Tayyib. Tidak juga dinyatakan oleh kebanyakan para pengarang kitab-kitab mazhab Syafi'i. Adapun mereka yang mengatakan hal ini disunatkan adalah pengikut pandangan Ibn Qash. Tidak sabit dalam hal ini daripada Nabi SAW. Adapun hadis yang diriwayatkan daripada Talhah bin Musyarrif daripada bapanya, daripada datuknya, bahawa beliau melihat Rasulullah SAW menyapu kepalanya sehingga sampai ke hujung kepala, dan selepasnya ialah awal tengkuk. Hadis ini dhaif dengan kesepakatan para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Ibn Qayyim anak murid kepada Imam penama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan beliau diyakini juga bermazhab Ahlul Hadis ataupun paling tidak dekat dengan mazhab Hambali. Walam yasihha anhu fi mashil unuqi hadithun al-battah. Tidak sabit daripada Nabi SAW satu hadis pun berkaitan menyapuh tengkuk, al-battah, tengkuk. Wallahu a'lam, kata pengarang kita ini, pandangan yang lebih tepat antara 2 pandangan mazhab yang berbeza ini ialah menyapu tengkuk tidak disunatkan dalam wudu kerana tiada hadis yang sabit yang boleh dijadikan sandaran dalam hal ini. Ianya juga adalah pandangan yang menjadi pegangan terpilih dalam mazhab Syafi'i. Ada yang beramalkannya. Di samping itu, sekalipun jika hendak dikatakan perbuatan itu dianjurkan, mustahab tadi, yakni disukai tapi tak sampai tahap sunat, juga sedikit tidak menepati apa yang terkandung dalam hadis tersebut, kerana perbuatan menyapu tengkuk itu bukan dengan air baru, sebaliknya disekalikan dengan sapuan kepala. Jadi wallahu alam, secara umumnya segelintir kecil yang nisbah pada mazhab Syafi'i kerana berdasarkan umum hadis tadi, cara dia faham gitulah. Tapi secara majoriti kalau tengok pandangan ulama lain, khususnya daripada mazhab selain Syafi'i, tidak menganggap ianya sebagai ni. Bahkan dalam ini disebutkan Imam Syafi'i pun tak sebut dalam kitab-kitab dia, ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang lain pun tak sebut, tapi ada ulama-ulama, segelintir ulama dalam mazhab Syafi'i yang sebut. Jadi kalau nak kira kaedah majoriti dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, majoriti tak kata benda tu adalah sunat. Yang paling ada pun kata, yang minoriti yang kata nak buat tu pun, dia kata mustahab saja, tak kata pun sunat. Jadi di situlah kedudukannya. Jadi ini yang saya kata, tidak semudah itulah para ulama nak istinbat hukum ni, tuan-tuan. Dia tidak tengok ni sunat ni, tengok ni bolehlah kita adjust sikit jadi harus. Tak boleh. Dia melalui proses yang begitu sekali dalam detail, sebab mereka sedar bila mereka istinbat hukum ni, soalannya mereka telah menjadi wakil Allah untuk kata perbuatan itu apa status dia, apa hukumnya. Jadi wakil Allah, wakil Nabi Muhammad ni, tidak main-main tu, kena jawab semua tu apa yang mereka istinbatkan di dunia ini, dan jika dibuat tidak kerana Allah semata-mata, maka terpaksalah menerima consequences yang begitu sekali berat di akhirat kelak. Baik. Okey, kita berakhir di situ. InsyaAllah sudah hampir 4:30. Saya buka lagi soalan jika ada. Jika tak ada, kita berhenti di situlah. InsyaAllah pada untuk minggu depan kita masuk amalan yang keempat. Topik yang ditanya soalannya pada minggu sudah. Tutup kepala ni sunnah ke tidak? Saya ingat lagi tu. Ada soalan siapa tanya minggu lepas tu? Tak ada petang ni. Kak Zah nanya. Oh ya. Syahira dengan 2 orang yang tanya soalan macam tu.
Jadi minggu depan kita boleh tengok dengan lebih mendalam lah. Saya pun dah study sikit, sedap lah nak menjawab tu. Kadang-kadang soalan tu mari kita pun tak ingat dah kan. Jadi cari sikit, gini. Ustaz, maknanya apa yang dekat dalam Adakah soalan? habis dah. Ya? Dah tak ada chatting dah habis. Ruang chat dah habis. Sahabat-sahabat ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Soalan lisan? Ya. Kalau sekarang, zaman Alina. sekarang ni kita buat kita buat semua, kita based on fatwa majlis fatwa kan, Okey. majlis fatwa kebangsaan, mufti negeri. Jadi tak ke itu macam menimbulkan kepelbagaian fatwa yang yalah macam kan wilayah cakap macam ni, Selangor cakap macam ni, Perlis cakap macam ni. So tak ke itu menyebabkan umat kita jadi like susah nak decide on something yang dengan yakin, Ustaz. Tak Betul. boleh ke, macam ada satu yang diselaraskan ke. Baik, kita kena faham. Pertamanya fatwa, institusi fatwa ni mufti rasmi dalam Islam ni yang pertama wujud jawatan mufti ni zaman Uthmaniyah. Zaman Uthmaniyah tu pun mutaakhir dah. Zaman awal Islam tak ada jawatan mufti. Yang adanya adalah jawatan al-qadi al-qudah. Qadi ni hakim besar, pemutus hukum. Jadi mufti sebagai penasihat dan sebab tu digelar sebagai sahibus samahah. Samahah ni apa dia? Samahah ni yang bertimbang rasa. Dia nak keluarkan satu garis panduan yang selaras. Jadi dia perlu timbang rasa yang tinggi, tapi dia bukan qadi. Qadi dalam mahkamah lah sekarang ya. Tapi kalau dulu yang besarnya adalah qadi al-qudah. Bahkan qadi kita sekarang qadi nikah kahwin je lah. Dia di daerah masing-masing tu dah semakin kecil skopnya itu. Baik. Itu satu yang kedua. Dan dalam dunia Islam hari ini, negara yang paling ramai mufti ni Malaysia. Lain-lain, ada seorang je mufti. Saudi ada seorang mufti, Jordan ada seorang mufti, dia panggil mufti negara lah. Malaysia ni ramai mufti, sampai berapa belah orang tu. Setiap negeri ada mufti seorang-seorang sebab masing-masing ada raja masing-masing. Bila ada raja masing-masing. Cuma secara tidak rasminya, mungkin boleh dianggap mufti wilayah lah sebagai mufti negara. Sebab dia dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu dia punya, dan delegasi luar negara ke apa semua datang jumpa dia dulu. Jadi zaman Sahibus Samahah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, YB Senator hari ini, nampaklah haibah dan juga kemasnya institusi fatwa wilayah sehingga pengaruhnya merangkumi satu Malaysia. Dan ini menyebabkan memang isu fatwa ni memang jadi masalah di negara kita ni. Fatwa rokok contoh Fatwa rokok Perak sampai sekarang kata makruh. Walaupun majoriti kata haram tapi Perak masih lagi makruh. Jadi orang yang isap rokok dia pakailah fatwa sana. Jadi fatwa ni dia bukan undang-undang. Dia satu macam fatwa ni satu garis panduan yang bersabit dengan hukum dan isu semasa lah. Jadi kalau dah jadi hukum dia jadi enactment apa semua pula. Dia membawa undang-undang syariah apa semua kan. Itu situasi realitinya kita. Baik. Bila dibincangkan banyaknya itu, kita kena faham kebanyakan perkara yang difatwakan itu adalah perkara-perkara yang bukan bersabit dengan usul agama. Kerana isu-isu yang timbul itu, isu-isu usul dalam agama tak muncul dah. Contohnya solat subuh 2 rakaat itu tak perlu fatwa. Bila orang tanya kenapa tak haramkan arak, nak haramkan apa? Arak dah haram memang haram, tak perlu fatwa dah. Jadi benda-benda yang tak ada hukum ni, benda baru perlu fatwa. Cuma yang jadi masalah negara kita ni, bila banyak institusi fatwa untuk satu benda yang baru dan juga benda yang tadilah macam contoh tempoh hari bila muncul yang Korea punya MLM, apa nama? Yang Brother Fidah Wong duk bawa tu. Tu apa pasal apa namanya? dan Atomi apa benda tu? Atomi apa benda. Dari sudut bisnes memang tak ada masalah. Memang benda baik, benda bagus apa semua. Dan jika dibuktikan pula jika bahan yang dia guna buat apa semua tu halal dan tidak ada benda yang bersabit dengan haram, okeylah.
Cuma sekarang jadi pertikaian adalah bila dia di Korea tu dia punya headquarters tu memang Istiha. Duit bisnes kita ni memang disumbangkan kepada missionary Kristian. Mulalah ada isu sikit di situ. Tapi mereka pula berhujah balik, kalau gitu McDonald apa semua syarikat antarabangsa kita ni semuanya buat benda tu. Cuma mereka pun dibahaskan balik, ada beza antara Istiha terang-terang dengan dia punya CEO peribadi nak disumbang, itu cerita lain. Dia panjang lagi lah bahas. Jadi tak ada muktamad lah di situ. Jadi di peringkat JAKIM pun belum boleh bagi keputusan sebab benda tu bagus untuk bisnes, untuk bla 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 bla. Tapi dari sudut percampuran syubhat-syubhat tadi, jadi di sinilah fatwa diperlukan nak putuskan itu. Dan dia setengah-setengah fatwa tu tak boleh lah masa tu tanya tu, masa tu jawab. Dia perlukan proses kajian apa semua bergantung pada isu masing-masing. Jadi bila disebutkan kenapa fatwa-fatwa berbeza itu, antaranya kerana pentadbiran kita di Malaysia sistemnya begitu. Kalau ada seorang mufti, senanglah mufti negara, dia selarah hati semua. Jadi politik fatwa ni pun panjang juga cerita ni. Contohnya ada satu ajaran sesat difatwakan sesat di peringkat dulu kita ada majlis fatwa kebangsaan, betul? Sekarang ini majlis fatwa kebangsaan zaman Dr. Ashraf Wajdi Disuki jadi timbalan Menteri Agama, dan ketika itu Tuanku Raja Perak menjadi pemangku kepada Agong ketika itu, ya. Beliau telah buat satu rombakan pengisytiharan, dia kata fatwa perlu balik ke negeri masing-masing. Automatically JAKIM kena mansuhkan majlis fatwa negara dan tukar jadi ahli majlis penasihat penyelidikan syariat apa benda. Jadi padahal dalam tu semua mufti-mufti Malaysia. Sebab apa? Ada fatwa di peringkat JAKIM berkaitan satu ajaran sesat yang difatwakan sesat, iaitu ajaran Naqsyabandi Aliyah Nazim Haqqani. Ajaran itu difatwakan sesat di peringkat JAKIM. Tapi di negeri Perak, ajaran itu, syekh dia tu, tarikat dia itu adalah tarikat boleh kata rasmi Istana Perak. Jadi di situlah berlakunya konflik, dan juga kita kata di peringkat JAKIM para penyelidik bahagian akidah apa semua dah fatwakan, dan fatwa ni bila sudah dibuat tidak boleh ditarik. Itu isunya. Mana ada fatwa di Malaysia ini pernah ditarik? Tak boleh. Bila dah keluar tu, sama ada dia berlaku penambahan, pengurangan, tapi ditarik balik langsung tak boleh. So sekarang ni JAKIM macam hilang satu label besar, iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan. Yang mana fatwa-fatwa negeri sepatutnya follow fatwa kebangsaan. Jadi sekarang ni fatwa negeri masing-masing. So kalau saya kata, kalaulah kata saya buat satu ajaran saya itu difatwa haram di Kelantan. Jadi saya keluar sikit pergi Terengganu, maka ajaran saya tak haram dah. Itu technical apa nama kita panggil dari sudut pentadbiran. Wallahu alam. Jadi isu-isu fatwa ni, isu-isu yang semasa apa semua, isu dasar dalam agama, isu yang dah selesai, tak perlu fatwa dah. Mau tanya apa hukum bercerai, tak payah dah fatwa dah benda tu. Memang dah ada, memang dah siap lama dah perbahasan itu. Tapi isu-isu semasa akan ada fatwa, dan khilaf itu akan tetap berlaku. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Macam fatwa ni lah Ustaz, vaksin COVID. Baik. Kan? Ya, itu masih lagi diperbincangkan. Nak wajibkan tak boleh, tidak ada qarinah dan ilah untuk wajibkan. Tapi kalau tak wajibkan secara moral, mafsadah dia sangat besar pada orang lain. Kalau awak seorang duduk dalam bilik tak apalah. Itulah dia punya pertimbangannya. Wallahu a'lam. Baik, bolehkah kita berhenti dulu? Baik, Ustaz. Sampai pula. Kak Syida, terima kasih. Ibu-ibu yang lain, terima kasih semua. Sama-sama Ustaz. Jumpa lagi di lepas saya, insyaAllah Ustaz, ya. So, dah masuk baik, insyaAllah. Sesi pertandingan atas kafara dan juga surah Al-Ams. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua atas kepadaan petang ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan yang topik yang keempat pula insyaAllah. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Alhamdulillah. Okey, insyaAllah sahabat-sahabat semua ya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Kak Syida. Puas hati Kak Syida. Cuti boleh on kamera, on mic cakap tanya puas. Kalau kerja tu dia berselindung je. Cara gua Assalamualaikum. Kali ni pada mana dekat mana duduk agaknya tahulah ni. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua ya. Siapa nak menyumbang untuk tabung Zahid dipersilakan ya. Kita dah bawakan dekat grup ya sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Kak Tun.